Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hadana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada yang terhormat Tuan Nazim Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail yang saya kasihi, kepada segenap para asatizah, alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kitab Akidah Ahli Iman. Kita berada pada muka surat 30, membahaskan tentang al-maut ataupun kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Wal mautu fi'lullahi wa in waqa'a inda sababin minal khalqi wa kullu ahadin mayyitun bi ajalihi al muqaddari lahu wa yaqbadul arwaha Azra'ilu bi idznillah. Boleh baca dua, Azra'il. Dalam hal ini menerangkan bahawa kematian itu adalah perbuatan Allah, fi'lullah. Maksud dia apa? Kita beriman di dalam hati kita bahawa hakikatnya segala sesuatu yang terjadi itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah. Terbakar sesuatu benda ini adalah perbuatan Allah, baik dan buruk daripada Allah. Kita tahu nama Allah SWT Al-Muhyi wal-Mumit dalam Asma'ul Husna. Al-Muhyi yang memberi kehidupan, Al-Mumitu yang memberi kematian. Ini akidah. Berarti wal mautu fi'lullahi, maka kematian itu hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita dituntut apabila ada orang meninggal di kalangan keluarga kita, jangan terlalu kita mengingkari seolah-olah dunia ini dah hancur, tak ingat Tuhan. Tidak. Kita i'tiqad dan percaya bahawa kematian itu adalah perbuatan Allah. Berarti apakah kita tidak redha dengan perbuatan Allah? Of course kita redha dengan perbuatan Allah. Wajib untuk kita redha. Wa in waqa'a inda sababin minal khalqi, walaupun ia terjadi kerana ada satu sebab daripada makhluk. Walaupun zahir yang kita nampak, kematian itu mungkin kerana ada sebab musabab oleh makhluk. Misalnya dia aksiden, langgar, meninggal. Ada pembunuh membunuh, contoh dia. Salah makan ubat, menyebabkan dia overdosis, meninggal misalnya. Walaupun perkara ini semua terjadi, ya, tapi hakikatnya adalah perbuatan Allah. Jangan pula kita ada orang membunuh, kita anggap dia tidak bersalah kerana dia kata ini fi'lullah, perbuatan Allah. Maka dijawab bahawa engkau dituntut juga kerana fi'lullah, perbuatan Allah. Seorang itu dihukum bunuh kerana membunuh juga adalah perbuatan Allah SWT. Keadilan tetap kena ditegakkan secara zahir. Cuma akidah kita percaya bahawa segala sesuatu, kehidupan dan kematian itu datang daripada Allah SWT.
Ini yang disebut sebagai af'al, perbuatan Allah. Kita dah terangkan pada minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, tauhidul af'al. Apa itu tauhid af'al? I'tiqad bahawa segala perbuatan, segala terjadian itu hakikatnya Allah SWT yang menjadikan dan hanya Allah SWT yang berbuat. Tauhidul af'al. Ar-Razzaq yang memberi rezeki siapa? Allah. Oh, tak bos saya bagi rezeki. Tapi hakikatnya bukan Allah SWT menjadikan. Ini yang diterangkan kat sini. Maka kalau kita i'tikad segala kematian itu adalah perbuatan Allah, walaupun dia terjadi oleh sebab musabab daripada makhluk, wa kullu ahadin mayyitun bi ajalihi al-muqaddari lahu, maka setiap seseorang itu mati disebabkan oleh ajal yang telah ditetapkan baginya. Tak boleh nak ke depan, tak boleh nak akhir dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Kalau ada fulan bin fulan meninggal sekejap lagi, kita tak boleh kata lambat ke takdir dia, akhir ke takdir dia, diawalkan ke tak. Itulah yang telah Allah tentukan. Ustaz, kalau macam tu, what's the point of kita doa? What's the point of we praying to Allah SWT? Ya Allah, panjangkanlah umur, berikanlah kesihatan. Kenapa semua nak doa ni? Apa gunanya? Itu pertanyaan. Jawapan dia dalam Jawharatul Tauhid, Al-Imam Laqani sebut ad-du'a'u yanfa'u. Kerana banyak dalam hadis-hadis, dalam nas-nas, baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk berdoa dan suruh pad'u. Maka doalah engkau kepada Allah SWT, menunjukkan bahawa ia juga perintah daripada Allah untuk berdoa. Kerana apa? Siapa tahu dia macam ni. Allah SWT dalam ilmunya qadim, sedia ada, dan dia tahu segala sesuatu tanpa terkecuali. Every single detail itu dalam ilmu. Lalu Allah mengetahui dan Allah ciptakan Lauh Mahfuz. Itu makhluk. Lauh Mahfuz itu makhluk. Dan Allah catatkan, memerintahkan pen tersebut, qalam kita panggil, menulis segala sesuatu yang akan terjadi pada waktu itu dan sekarang, apa yang akan terjadi selama-lamanya ditulis, dah dicatat. Dan Allah tahu, Allah takdirkan di dalam Lauh Mahfuz, fulan bin fulan akan mati pada tarikh sekian. Tapi dalam ilmu Allah yang qadim, bahawa ia mungkin kalau ketika mana fulan bin fulan itu berdoa untuk dipanjangkan umur misalnya, Allah SWT akan menerima doanya dan memerintah Lauh Mahfuz untuk merubah tarikh kematiannya sesuai dengan ilmu Allah yang qadim. Berarti ilmu Allah tak berubah. Cuma Lauh Mahfuz itu makhluk. Jadi ini disebutkan ad-du'a'u yanfa'u. Doa itu boleh bermanfaat. Kita berdoa, ya Allah panjangkanlah umur kita, maka Allah kabulkan, Allah tukar tarikh kematian dia yang ada di Lauh Mahfuz agar sesuai dengan ilmu Allah yang qadim. Itu disyarahkan oleh Al-Imam Ibn Kabal Al-Basha di dalam risalah dia tentang takdir. Boleh ke doa, tak doa? Ini disebut. Dalam syarah Al-Imam Laqani juga mensyarahkan. Jadi jangan kita pula tahu hakikatnya semua Allah dah tahu. What's the point of kita ibadah? Saya ibadah macam mana pun, kalau masuk neraka, neraka lah juga. Tak ibadah macam mana pun, kalau ditakdirkan syurga, syurga lah juga. Tak payahlah ibadah. Itu jahlun. Kejahilan. Kenapa? Kerana kita tak tahu. Ilmu Allah menentukan apa, kita tak tahu. Because of uncertainty, tak tahu tersebut. Kita tak tahu tersebut, kita tepuk dada tanya sendiri. Kita nak ada dalam ahli syurga atau ahli neraka? Maka kalau kita nak ahli syurga, kita usaha, kita solat dengan harapan ibadah ini Allah menjadi sebab musabab Allah mentakdirkan kita sebagai ahli ibadah.
dan ahli ibadah ini akan masuk syurga. Ini yang kita harapkan. Kerana kita tahu kita takkan mampu untuk menahan keperitan neraka. So itu kita amal. Tapi takdir yang telah Allah tentukan di dalam ilmu Allah yang qadim, ini tidak boleh berubah. Kerana kita tak tahu, kita usaha diri kita, sihatkan diri dengan harapan kita diberikan kesihatan, boleh beribadah kepada Allah, sempat untuk bertaubat dan berzikir dan beramal, supaya kalau meninggal tu biar husnul khatimah. Takut-takut dah lah banyak dosa, lepas tu kena sakit, nak taubat setengah-setengah hati sebab tak banyak ibadah, tiba-tiba padam. Na'udzubillah min zalik. Ini namanya su'ul khatimah. Kita tak. So kita sihatkan badan kita, kita percaya husnudzon dengan Allah SWT, kita beramal dengan amal yang baik. Wa yaqbadul arwaha Azrail biiznillah. Ustaz, kenapa Allah ciptakan malaikat Azrail atau Israel untuk mencabut nyawa? Berarti kan Israel tu yang mematikan, bukan Allah. Ibarat dia kita kata macam ni, Allah kan maha kuasa, maha kuasa. Kalau maha kuasa, kenapa Allah SWT ciptakan malaikat? Allah kan maha kuasa. Kalau Allah Allah kan maha mengetahui. Kalau Allah maha mengetahui, kenapa Allah ciptakan malaikat raqib wa atid mencatat ibadat? Seolah-olah macam Allah tak sempat nak tengok ibadah makhluk. Bukan macam tu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun dalam Quran. Jadi jangan ditanya apa Allah perbuat. Mereka kita ni akan dipertanyakan. Why do you care where Allah SWT choose to create angels untuk menulis amal kita atau tidak? It's up to God. Dan Allah menjadikan Azrail untuk menyarik nyawa kita. Itu adalah kebijaksanaan Allah. Allah nak macam tu. Tapi tentulah yaqbadul arwah, iaitu Azrail mencabut nyawa manusia, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Ini cara untuk memahami perkara dan isu di dalam akidah ini. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Wa ala kulli mukallafin hafazatun minal malaikati yaktubuna al-a'mala. Setiap mukallaf ada hafazah. Hafazah ni apa? Iaitu malaikat yang menulis segala amal mereka. Atau dipanggil nama lain dia raqib wa atid lah. Dia ada malaikat ni kadang ada 2 nama, 3 nama. Munkar Nankir. Kan dibahas kalau tak salah dah lepas. Munkar Nankir ada juga nama lain dia, Basyiru wan Nazir, bagi yang bertanya kepada orang mukmin. Jadi setiap mukallaf kita wajib beriman, setiap mukallaf ada malaikat hafazah, raqib wa atid yang bertugas untuk menulis segala amal mereka. Nah, ini malaikat yang mencatat amal. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ini untuk kita sedar diri, takut nak buat maksiat ni tak malu ke dengan malaikat hafazah? Jangan risau, baik buruk semua dicatat. Itu dia. Wal arwahu ba'dal mauti baqiyatun wala fana'a laha 'ala sahih. Maksud dia apa tuan? Roh-roh setelah kematian itu kekal dan tidak fana menurut kaul yang lebih sahih. Maksud dia apa? Perbahasan roh. Jadi Allah SWT berfirman bahawa mereka akan bertanya terhadap engkau tentang roh, dan katakanlah bahawa dia adalah urusan Tuhanku. Menunjukkan apa tuan-tuan? Bahawa roh ini benda yang tak banyak orang tahu. Allah memang tak memberikannya ilmu yang banyak terhadap roh. Dia adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala.
Walau bagaimanapun ulama mengkaji dari berbagai sumber, mengarang kitab tentang roh untuk membuka mana rahsia roh yang dapat dicapai oleh ulama mengikut sumber-sumbernya. Ni. Jadi itu sebab Al-Imam As-Suyuti dia ada kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia ini murid kepada Al-Imam Ibn Taymiyah. Walau bagaimanapun Ibn Qayyim Jauziyah ni dia berbeza dengan Tok Guru dia. Sebab Tok Guru dia anggap bahawa roh ni bila dah meninggal, manusia ni bila dah meninggal, terputus hubungan antara alam barzakh dengan alam dunia. Ini yang kata tak boleh baca tahlil, tak boleh baca yasin, hadiah pahala pada orang mati tak sampai sebab dia anggap dah terpisah. So murid dia Imam Ibn Qayyim ni dia tak setuju dengan Tok Guru dia. Walaupun dia murid, maka dia karang kitab nama dia Kitabur Ruh. Yang menariknya dalam kitab ini dia sabitkan bahawa roh ni walaupun dia dah berpisah dengan jasad, hubungan antara yang mati dengan yang hidup ini masih mungkin akan terjadi. Imam Ibn Qayyim sebut. Itu yang dia kata bahawa diketahui bahawa roh ni ada kisah. Dia sebut dalam kitab ni, dalam kitab Ar-Ruh. Dia sebut bahawa ada murid-murid Ibn Taymiyah ni bila Ibn Taymiyah dah meninggal, dia belajar dalam mimpi dengan Ibn Taymiyah ilmu faraid, ilmu waris. Sampai ada judul lah kitab baru. Kita pun pelik tapi memang dia sebut. Dia kata dia bawa sumber-sumber hadis-hadis, asar dan lain-lain di dalam kitab Ar-Ruh. Contohnya bila orang kata berpisah dah terpisah dah. So dah tak boleh, dia kata macam mana terpisah? Tak boleh talqin sebab dia tak dengar. Siapa kata tak dengar? Dalam hadis Sahih Bukhari, apabila mayat itu diletakkan dalam kubur, lalu berjalanlah kawan-kawan dia, anak dia berjalan nak balik, hentakan slipper di ketepak tu, mayat tu dengar. Kalau slipper yang hodoh macam tu pun mayat tu boleh dengar, takkanlah kalau anak cucu dia talqin, oh bapakku nanti ada malaikat datang tanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, kau jawab. Bapakku jawab dah, iaitu Allah. Contoh dia. So hakikatnya memanglah dia tak dengar, tapi Allah boleh tak Allah dengarkan dia? Kenapa tak boleh? So apa kita nak kufur nikmat? Kalau talqin tersebut didengarkan oleh Allah SWT kepada mayat tersebut, mungkin kerana mayat ni ada amal baiknya, sedikit meringankanlah dia daripada azab kubur tersebut. Itulah maksudnya kalau ada, atau diberikan nikmat kubur. Sebab itu ulama bukan hari ini, bukan 100 tahun, beratus tahun mengajarkan atau menyebutkan tentang talqin. Sebab itu kita tanya tebuk dada, tanya selera kita lah tuan-tuan dan puan. Kita meninggal ni nak ke ada anak cucu ingat kita, hadiah Fatihah kat kita, baca tahlil talqin untuk kita, ke lepas dah meninggal je cepat kubur dah ambil waris, kelas. Kita fikir tak apalah macam tu anak aku Malah kita juga waktu kita buat dengan ayah kita, dengan bonda kita, dengan atuk kita, macam mana? It is logic. Juga kita rasa. Tapi kalau dia dah berfikiran tak boleh, bila dah meninggal dia terputus segala sesuatu, tak boleh talqin, tak boleh tahlil, tak boleh yasin, tak boleh apa, tak apalah kata Wahbah Zahidi atau Syekh Wahbah Zahidi, Prof Wahbah Zahidi, dia kata apa? Berarti dia anggap dia hebat lah. Dia tak berharap amalan orang lain untuk dia. Dia rasa diri dia cukup dah, everything. Dia kata macam tu. So of course saya tak merasa, saya tak nak kufur nikmat. Kita panggil ulama kata kufur nikmat. Kufur nikmat tu apa? Kalau mereka nak sampaikan, kenapa tidak? We have to be wise, as many as possible that we can collect, why not? Itu contoh dia. Hadirinlah hadirat hafizakumullah. Lepas tu dia kata, roh ni macam mana?
Wal arwahu ba'dal mauti baqiyatun. Roh ni lepas kita mati masih kekal. Masih kekal. Roh tidak sirna. Bukanlah berarti dia qadim macam Allah. Taklah, Allah yang ciptakan roh. Tapi Allah takdirkan untuk dia kekal. Syurga neraka makhluk Allah. Allah takdirkan ia kekal. Wala fana'a laha ala sahih. Dan tidak ada sirna, tak fana'lah roh tersebut menurut kaul sahih, pendapat yang sahih. Maksud pendapat yang sahih tak apa, wala fana'a laha. Jadi tidak ada fana' baginya. Maksud dia ialah kerana kita percaya ada azab kubur kan. Kalau dia sirna, berarti dia rasa azab tu berhentilah. Kalau dia sirna, dia rasa nikmat tu berhentilah. Sebab itu yang sahih khilaf lah. Tapi yang sahih adalah kekal, dikekalkan oleh Allah SWT. Yang hancur itu jasad. Kecuali ada satu tulang tu, azna zanab tu dipanggil. Itu nantilah dalam kitab-kitab yang lebih besar dibahas, bukan di sini dibahas. Inti dia, bila padang mahsyar nanti ditiup sangkakala yang kedua, yang pertama, yang kedua nanti, jenazah kita, jasad kita akan berkumpul kembali macam sedia kala manusia begini. Roh tu ditiupkan balik masuk. Waktu tu merasalah kita yang tak ada amal ni matahari sejengkal. Kalau banyak dosa kena injak. Tempit tu kan, injak. Ada yang kata apa 20, 30 injakan. Sakit dia macam mana? Ini ada yang kata, Ustaz, kenapa duk bahas sikit-sikit, bahas Dajjal lah, Nabi Isa turun lah, Imam Mahdi lah. Itu kena bahas, ulama salah tu cerita supaya kita persiapkan diri kita. Begitu juga bahas tentang hari kiamat. Ya'juj wa Ma'juj keluar, siapa hidup zaman tu, kena makan dengan Ya'juj wa Ma'juj. Kita tak nak hidup. Itu adalah zaman di mana orang semua berharap tidak hidup di zaman tersebut. Bukan zaman Imam Mahdi tu, zaman lepas tu. Cuma takut hidup di zaman Imam Mahdi dan Dajjal ni kerana pada waktu itu yang selamat dari fitnah Dajjal tu lebih sedikit daripada yang tersesat dengan fitnah Dajjal. Sebab Dajjal tu nanti, orang yang tak percaya Tuhan, ateis, dia tengok Dajjal pegang matahari dan bulan, dia ingat Dajjal tu Tuhan. Percaya Tuhan terus, tapi salahlah percaya Tuhan Dajjal. Sebab itu saya katalah, kat orang-orang yang menafikan keramat ni semua, saya kata siap-siaplah engkau tak percaya karamah para wali. Contoh dia, banyak hadis tentang mukjizat Nabi dinafikan. Siap-siap nanti di akhirat kalau hidup di zaman Dajjal tu, dia tengok Dajjal ni terkejut pegang matahari, dia percaya Dajjal tu Nabi. Kita kata kalau ulama ahli sunnah biasa je. Karamah ni adalah harus berlaku pada para wali. Bila zaman Dajjal, tengok Dajjal pegang matahari, dah tahu ni Dajjal. Ini bukan karamah, ini bukan mukjizat, ini istidraj. Dia tak iman. Sebab itu ulama karang kitab bukan sikit, tebal-tebal. Cuma orang awam, dia tidak ada perkakas bahasa Arab. Bila dia tidak ada perkakas bahasa Arab, dia tak diberi kesempatan, tak ada kesempatan nak baca kitab tebal-tebal tu. Ulama-ulama, ustaz-ustaz ni yang ada kesempatan membaca kitab tebal-tebal, dia lah yang kena baca. Tapi ustaz-ustaz sekarang dah sibuk benda duniawi, lupa dengan benda ni. Cuba dia baca dan sampaikan. Itu tugas kita lah. Sebab tu kita belik kitab-kitab yang tebal, bahas tentang perkara ni. Sebenarnya ulama dah syarah banyak lah. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Wa qila tafna 'indal qiyamati. Ada menurut satu pendapat dikatakan bahawa roh itu akan sirna di hari kiamat nanti. Indal kiamat.
Tapi summa tarji'u, lalu dihidupkan dan kembali lil ajsadi, kepada jasad-jasad. Ini menurut satu pendapat lain. Tapi yang sahih dia kekal, mati, jasad semua hancur, bumi ni hancur, dihidupkan di padang mahsyar, semua bangkit manusia ditiup balik. Masuk balik, jadi macam ni balik. Macam kita ni lah. Waktu tu matahari sejengkal pun. Rasa macam mana tak payah rasa jengkal. Hari sukan lari kena matahari, tayang kena sadai panas tu kita dah mengeluh. Wa qabla al-qiyamati muna'amatun aw mu'azzamatun, sebelum hari kiamat itu roh ini akan merasakan kenikmatan atau disiksa. Roh ini yang merasakan, itu saya kata pada bulan lepas. Manusia masuk kubur. Manusia masuk kubur, contoh dia, bayangkan kalau orang tak ada amal, yang disebutkan kubur tu gelap. Boleh kita bayangkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar ni, kita dalam kubur ni, kita macam ni kita tengok ni lah, gelap je lah yang kita nampak. Kiri kanan semua tak nampak. Kecil tu sahaja tempat kita, tak ada apa-apa dah. Lepas tu nampak jembalang aku yang buat kita takut. Nampak api neraka yang akan menunggu kita. Itu nama dia azab kubur. Sakit. Bertahun-tahun seorang. Tuan-tuan rasa dia macam ni. Bertahun-tahun seorang. Kiri kanan dah tak nampak dah. Padahal banyak tu. Tapi dah tak nampak. Dimension dia jadi kecil. Tapi nikmat kubur luas. Yang kita sebut, orang Melayu sebut kubur dia luas. Itu bahasa Arab ada dalam kitab Sudur. Syarh Sudur karangan Imam Suyuti. Saya pernah baca di Gombak lah, salah satu masjid Gombak tu saya baca bahagian daripadanya. Itu dia bagi contoh dengan hadis-hadis Nabi. Ada takhrij tu, bawah dia ada footnote. Hadis riwayat siapa. Dia sebut basically apa yang dimaksud dengan kubur ni luas. Kubur ni kalau kita panggil terang kubur dia. Kenapa terang dia? Bukanlah kita letak lampu generator sekali biar terang, takkan terang dia macam tu. Tapi alam tersebut diterangkan, maksud dia apa? Diluaskan. Yatazawwaruna bainahum, dalam kitab tersebut saling menziarahi, roh-roh ni saling menziarahi antara mereka. Dalam riwayat lain mereka kadang-kadang kalau kubur ni luas, boleh balik rumah tengok apa bini aku buat ni, balu aku buat ni apa. Kahwin lain rupanya. Jodoh dia lah kan. Ni jodoh dia. Atau terbalik, isi dia balik, suami aku dah kahwin lain dah. Tak tunggu lama. Contoh dia. Sebab lelaki tak ada iddah. Misalan dia. Itu dia semua dalam kitab. Maksud dia bukan kahwin lain juga, tidak. Maksud dia menziarahi. Roh tersebut menziarahi. Dibahas. Ada tuan-tuan. Itu luas. Terang-terang lah, sebab dia ada kawan, tak ada sendirian, dia tak adalah ni. Para anbiya bukan hanya dunia, tapi ke langit, betul? Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, dia Mi'raj, jumpa Nabi ni, jumpa Nabi ni, jumpa Nabi ni, ada macam-macam Nabi. Kan? Stages. Itu contoh dia, dimension dia. Cuma itu para nabi lah, kita tak sampai lah atas tu. Kan? Mungkin kita harap kita nikmat kubur tu, kita tak susah tu juga dah cukup dah, tuan-tuan. Lalu disebut wal kafiru mukhalladun fin nari innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Dan kafir ini akan mukhallad, akan dikekalkan dalam api neraka, dengan ayat innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, sungguhnya Allah tidak akan mengampun dosa orang-orang yang menyekutukan Allah. Itu kita iman. Sebab itu kita berpegang, kita menolak kepercayaan pluralisme agama. Pluralisme agama itu apa? Orang yang bukan Islam juga akan adalah berada dalam jalan kebenaran dan masuk syurga. Itu kita tidak, kita tolak, kerana itu adalah kesesatan. Tapi kalau maksudnya hidup bersama, coexistence,
Itu pluralisme yang dimaksudkan, kerana pluralisme itu satu kalimat yang boleh banyak makna. Contoh dia apa? Kita adalah negara pluralis. We are a diverse community, contoh dia. Pluralist community. In the meaning, in the context of what? That we have a Muslim, we have non-Muslim, we have Malay, we have Chinese, we have Indian. Everyone live in one country. Tapi bukan dengan makna menerima Islam, menerima agama bukan Islam sebagai agama yang boleh masuk syurga. Orang Kristian menerima Islam juga di sisi mereka agama sesuai kebenaran menurut mereka. Contoh dia, bukan dengan makna seperti itu. Hanya makna untuk hidup bersama, coexistence, dan itu tak ada masalah. Sebab itu kita kata pluralisme agama bukan kita kena faham definisi dia. Kalau kepercayaan, bila kita kata agama lain kita terima, dalam arti terima untuk hidup bersama, itu tak ada masalah. Tapi kalau menganggap agama lain akan masuk syurga, dalam arti agama bukan agama zaman Bani Israel, Nabi Musa, Yahudi, of course agama yang lurus kan, contoh dia. Waktu zaman Nabi Isa AS, pengikut Nabi Isa adalah jalan yang lurus, tak ada masalah. Tapi apabila agama yang lain ini telah dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang bukan Islam ini kita tak bolehlah kata mereka akan masuk syurga. Itu yang kita kena faham. Ini adalah bahagian daripada akidah. But it does not give you any reason, any reason untuk kita discriminate orang yang lain daripada agama Islam. Kerana hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam piagam Madinah ketika menubuhkan negara Islam di Madinah menyebutkan bahawa ada bani-bani ni apa? Bani-bani ni ada Bani Quraidah, ini bani-bani di kalangan orang Yahudi yang tinggal di Madinah sebelum kedatangan Nabi SAW. Mereka ini dianggap part of the community of Madinah. Dan mereka mendapat hak yang sama dalam beberapa hal. Dan ada di kalangan mereka juga dipanggil, mereka adalah ummatun, dipanggil sebagai umat. Bukanlah umat Nabi Muhammad dalam erti Islam, tak. Tapi as a nation. Ini ada satu artikel saya yang saya tulis di UIA apabila membincangkan tentang umat. Boleh tak kita kata orang bukan Islam umat? It depends from what angle. Kalau umat Muhammad sebagai Islam, of course tak boleh lah. Tapi as the nation of the Madinah, why not? Dan itu disebut di dalam piagam Madinah, ummah. Ini ada sumber lah, as a community, as part of the community. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Itu ada dalam piagam Madinah. Piagam Madinah min sahifatul Madinah adalah perjanjian antara Rasulullah SAW dengan kelompok umat-umat yang tinggal di Madinah pada waktu itu. Ada umat Islam, ada Yahudi dan lain-lain. So apa batasan pluralisme yang kita kena jaga? Make sure kita beriman bahawa hanya Islam agama, inna dina indallahil Islam, yang akan mendapat syurga. Ini wal mu'minul asi, disebut wal mu'minul asi murtakibul lil kaba'ir bil masyiati. Seorang mukmin yang berbuat maksiat, yang melakukan dosa besar, berada pada masyiatillah, berada pada kehendak Allah SWT. Wala naqta'u ala muayyanin binnari, dan kita tak boleh menentukan seseorang pun untuk masuk api neraka. Sebab itu apa tuan-tuan? Kita tak boleh menuduh ada orang buat dosa, ini masuk api neraka. Tak boleh. Dosa besar sekalipun itu hak Allah SWT. Syurga dan neraka hak Allah SWT. Sebab itu kita ada dalam fatwa, kita ada di dalam enactment jenayah syariah, larangan mengkafirkan sesama Muslim. Ini bahaya, tuan-tuan.
Ini memang bahaya kan. Bukan hanya, saya bukan nak kata ulas isu politik. Isu politik satu hal, isu dalam agama. Ustaz, ni buat ni kafir dia ni, ulama ni kafir, imam ni kafir. Oi, tahu ni. Ini takfir ni adalah suatu jenayah. Jenayah tu kan, enactment syariah, jenayah syariah menyebutkan dalam semua negeri. InsyaAllah akan terbit di salah satu jurnal, tapi ilmiah lah. Mungkin tuan-tuan tak nak baca lah kot. Saya punya artikel tentang takfir, jenayah takfir. It's a crime di Malaysia. In all states, di semua negeri di Malaysia, 14 negeri semuanya ada crime. Apakah itu takfir? Mengeluarkan seseorang daripada Islam, menganggap dia bukan lagi Islam. Ini dia bagi contoh. Akan kekal di dalam api neraka, berarti kufur lah. Ini contoh dia. Itu kita kena hati-hati, tak boleh. Saya bagi tahu terus terang, orang satu dunia kat luar ni, Mesir, University Al-Azhar Al-Sharif, kerana kejadian yang dipanggil dengan Daesh, ISIS, contoh dia, terpaksa mengeluarkan suatu khitab tu bahasa Melayu dia, suatu, bukan kitab, dia bukan raja, dia University Azhar ni kiblat umat Islam satu dunia, betul? Gila, kalau ada anak kita lah, kira anak kita ini berada di Al-Azhar, kita bangga anak saya belajar Al-Azhar, lulus Al-Azhar, anak saya lulus Al-Azhar, ustaz ni ustaz Al-Azhar, ulama Al-Azhar, dia belajar master PhD di Al-Azhar, kita meratip. Bila balik Malaysia je, pendapat ulama Azhar kita tak nak dengar. Ini bahaya kan? Saya kata tak boleh. Al-Azhar kita iktiraf ilmu mereka adalah ilmu kiblat. Saya dari Universiti Qarawin, saya tak pernah belajar di Universiti Al-Azhar. Tapi Alhamdulillah isteri saya belajar di Al-Azhar. So waktu saya pergi dengan dia ke Mesir tu, dia tengah nak ambil sijil dia tu, 3 bulan lah saya duduk. Saya hampir setiap malam saya duduk dekat Masjid Al-Azhar tu mengaji dengan ulama Azhar. Syekh Ali Jum'ahnya, Syekh Yusri Jabernya. Semua tu saya mengaji, saya memang ambil ilmu mereka. Syekh Jamal Farouk yang baru balik. Dia datang tu, saya ada di Putrajaya waktu tu, memang di Nasyurul Quran saya tanya soalan tentang perbuatan orang yang kafir mengkafir, terutama ustaz kafir mengkafir. Beza je kafir. Ini bahaya. Itu dia sendiri jawab, oi, tak boleh kafir mengkafir. Al-Azhar mengeluarkan khitab, mengeluarkan kenyataan bahawa perbuatan takfir mengkafir ini adalah suatu jenayah. Tak boleh. Sebab itu ya saya. Syiah, Ahli Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan Syiah. Syiah ini ahlul bid'ah kita panggil. Golongan bid'ah. Mu'tazilah kita tak kafirkan Mu'tazilah, dia ahlul bid'ah. Itu jelas. Kecuali ada hulatus Syiah. Hulatus Syiah ni apa? Zaman dulu saya tak tahu ada lagi ke, yang mengatakan Sayyidina Ali ini adalah bersenyawa dengan Allah. Itu kufur. Tapi betul ke Syiah berpendapat macam tu? Syekh Jamal Farouk yang baru datang tu, dia kata ada orang tuduh kita tak suka Syiah, kita sesatkan Syiah. Kita sesatkan, tapi boleh tak kita kafirkan dia? Tak boleh. Kerana apa? Dia bagi contoh, yang kata Syiah ni ada kitab Quran lain daripada Quran kita. Mana ada? Cuba pergi ke Iran, ada tak Quran dia sama. Cuma dia ahlul bid'ah. Kenapa dia bid'ah? Dia mengkafirkan Aisyah, dia mengkafirkan sahabat. Dia kafirkan. Itu saya tahu. Kerana apa? Saya dah tengok buku. Saya waktu di Morocco, Indonesia ni, semua negara ada pelajar dia. So pelajar Indonesia di Iran pergi ke Morocco, bawa buku Syiah satu kotak, hantar ke pelajar Indonesia. Pelajar Indonesia pun ahli sunnah. So bila dia balik, dia meletak dekat perpustakaan paling tinggi supaya budak-budak tak boleh pegang. Baik, tak capai lah. Tapi yang namanya saya gatal. Saya begini atas, saya baca dia juga. Saya baca lah, saya tengok. Memang dia sebut 2 jilid dari awal sampai akhir. Sayyidatuna Aisyah ni semua dia tuduh. Dia kata ni, dia kata macam-macam lah dia tuduh. Termasuk dipanggil dengan ifk.
Itu adalah satu kejadian Sayyidatuna Aisyah dituduh melakukan sumbang dengan seorang sahabat, betul? Yang akhirnya turunlah qazaf, ayat qazaf tersebut. Kan surah dalam surah An-Nur kalau tak salah. Ini dia bagi tahu. Dalam kitab tu dia terabitkan. Dia kata tak, itu memang Aisyah buat dan lain-lain. Itu Syiah. So sesat tak? Sesat. Kita tegas, sesat. Terkeluar dari ahli sunnah wal jamaah. Tapi adakah kita kafirkan dia? Tak. Itu kita tak kafirkan dia. Mu'tazilah, kita tak kafirkan dia. Ini contoh dia. Mujassimah. Ini kita semangat lawan Wahabi. Contoh dia sekarang ni. Ada yang terlanjur. Oh, Mujassimah menganggap Allah ni berjisim. Ini kafir. Bahaya. Saya kata terus terang, bahaya. Dia orang ada yang membuat macam tu. Dia sampai tuduh, ini kafir. Kerana Mujassimah, tunggu dulu. Mujassimah ni ada dua. Mujassimah ni menjisimkan Allah. Kalau menjisimkan jisim sorah, dia kufur. Contoh jisim sorah, dia kata Allah ini adalah jisim seperti makhluk. Kufur lah. Allah ini ada tangan seperti makhluk, seperti kita. Kufur lah. Tapi apakah golongan yang dipanggil Wahabi itu berandapat seperti itu? Itu tak boleh tuduh sembarangan. Mereka kata Allah SWT inna lillahi yadan la ka'aidina. Dia kata Allah SWT ini mungkin dengan beberapa contoh yang diberi, bertangan dan lain-lain, tapi bukan seperti yang diketahui. Bukan seperti makhluk. Itu tak boleh kita kata dia Mujassimah sorah, tapi Mujassimah ghairu sorah. Ibnu Hajar Haytami kata tak boleh kafirkan. Al-Imam Izzuddin bin Abi Salam kata tak boleh kafirkan. Tapi ada golongan, dia kafirkan. Mengaku ahli sunnah, pakai baju Asy'ariyah, pakai serban, pondok. Ngaji pondok, kita ngaji ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Bila datang Wahabi, ini kafir. Sebab apa? Dia menjisimkan Allah. Tak boleh macam tu, Syekh. Itu betul. Dan ini yang saya tanya kepada Syekh Jamal Farouk bulan lepas, tak sampai bulan lepas, 2-3 minggu lepas di Putrajaya. Itu soalan yang saya tanya, golongan macam ni boleh ke tak boleh? Tak boleh. Habib Omar bin Hafiz saya tanya 4 tahun lepas, dia jawab tak boleh. Kita tak kafir. La nukafiru ahadan min ahli kiblah. Dia ahli kiblah, dia solat menghadap Kaabah, betul? Dia baca syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia solat 5 waktu. Dia tak kata pun solat ini tak wajib. Dia tak kata. Dia solat. Mungkin ada kesalahan dia, ya. Kita kata ahli bid'ah, ya. Kafir kan? Tak boleh. Kafir kan? Tak boleh. Ini kita kena jaga hati-hati. Ustaz, dalam kitab ni ada ni. Kitab ni kata babul murtad. Memang dalam kitab ada bab murtad. Tapi boleh tak kita tuduh fulan bin fulan itu murtad? Itu tak boleh. Itu urusan mahkamah. Dia kena bawa pergi mahkamah. Dia kena operate dulu hati dia. Bukanlah operate hati. Maksudnya dia kena tanya, betul ke Tuhan mengatakan bahawa Tuhan itu dua? Mana ada? Betul ke Tuhan kata Allah itu jisim? Tak. Kenapa Tuhan kata Allah bertangan? Saya hanya terjemah ayat. Apa maksud tangan? Wallahualam, saya serahkan pada Allah. Itu tak boleh kafirkan lagi. Itu mungkin boleh jatuh sesat. Ya, saya tak kata tak sesat. Mungkin boleh jatuh sesat. Tapi tak boleh kafirkan. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Jadi atas dasar itu, ini dia kata orang yang buat dosa besar sekalipun berada pada kehendak Allah SWT. Dia menentukan. Kita tak boleh kata itu ahli neraka, undi ni ahli neraka, undi tu ahli syurga. Mana boleh? Tak boleh, tuan-tuan dan puan. Itu bukan tugas kita. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak tahu hati orang tu, kita tak tahu. So we can never judge. Kita hanya boleh bentuk, buat macam ni boleh menggugurkan iman. Itu sahaja yang boleh. InsyaAllah kita iktifakkan sekadar ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.